ramai ni, kita ada satu kekuatan. Ya, kalau kita buat camp mulai, berjemaah ramai, kita boleh bangun sebab dia ada kekuatan. Jika kalau seorang di rumah, bangun tapi kencing je lah. Cucu tidur balik, itu kencing. Dia takut, tak kuat. Tetapi ada jemaah ni, kita boleh bangun sebab dia ada kekuatan. Itu kita seronok. Kalau surau ini, masjid Allah, tambah awal-awal Ramadan ni, memang ramai lah. Saya tazkirah ni setiap malam, awal ni seronok, ramai. Ukur malam-malam, mula-mula malam tu, Allah, saya kata ramai betul. Saya tiap bulan kuliah di surau ni, tak nampak makhluk mana datang, mana turun. Dia kata, sampai ke longkang-longkang tu sampai orang semayang. Punya ramai hanya. Tiap bulan saya kuliah, saya tak nampak ni ramai macam ni. Ni planet mana nak turun, dia kata. Zuhal ke Marikh, kata ni. Yang turun, dia kata. Sebentar gitu je lah. Kenapa dalam badan orang ramai? Kita takut menjadi orang yang dikatakan oleh ulama, dia kata, Man taqarraba ila Allah fi Ramadan, dia kata, ta'abudu Ramadan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, seolah-olah dia mengabdikan diri pada Ramadan. Ramadan dia nak pergi surau, masjid surau. Ramadan nak pergi jemaah. Ramadan kita nak tadarus Quran. Ramadan nak qiyam bulan. Ramadan nak sedekah. Ramadan nak nuntut ilmu. Lepas Ramadan, tak ada lah. Adakah kita kata mendekatkan diri dengan Allah pada bulan Ramadan? Kalau kita Ramadan saja lepas Ramadan tak mengabdikan diri pada Allah, seolah-olah kita mengabdikan diri pada Ramadan. Ini dikatakan kita ni menjadi Ramadaniyun, bukannya Rabbaniyun. Ramadaniyun. Sepatutnya Ramadan itu tabiahnya, kalau kita buat Ramadan tu begitu, lepas Ramadan pun begitu juga. Itu kalau kita ulama kata, satu masa ni yang kita boleh kekal ibadah ni, kalau kita buat sebulan berturut-turut. Kalau kita boleh solat berjemaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak berturut-turut sebulan itu. Sebulan itu satu masa yang boleh kita kekalkan ibadah itu setelah Ramadan. Kalau sebulan itu berturut-turut kita boleh qiyam lail, sahur tu bukan dia suruh nak makan saja. Sahur tu nak latih kita qiyamul lail, bangun malam. Jadi bangun malam tu bangunlah dulu, solat 2 rakaat sudahlah. Buat witir 1 pun paling mudah, lepas tu baru makan. Ataupun nak makan dulu pun boleh, tapi solat lepas itu. Jangan tidur pula. Hari ini senang, bangun untuk tengok World Cup. Malam tadi tak ada, malam ni ada dah. Saya tengok juga kadang-kadang lah. Saya dulu, tuan sedar tak sedar, saya ni bekas pengurus pasukan bola sepak Perak. Liga Super, bukannya pokak-pokak, Liga Super. 2008 dulu, 2008-2009. Masa itu MK Ratu jurulatihnya. Lepas tu yang kedua Raja Azlan jurulatih. Liga Super ni, mana stadium saya tak masuk. Pergi semua. Tapi kekal memakai serban jubah hidup. Tekan jubah lah, nanti dia kata beromok pula ni katanya. Susah pula saya. Saya baik. Tak apa, saya nak mengislamikan sukan ni bola. Niat saya. Saya belum main ajar budak sembahyang. Cuma syarat saya nak suruh pakai tight itu tak dan. Tak dan. Saya nak di stadium itu di Perak je lah. Hasrat saya masa rehat 15 minit tak ada apa aktiviti, saya nak panggil ustaz bagi tazkirah di stadium. Cukup masa kau ringan-ringan. 20 minit ringan-ringan. Sebab ni ramai puluh ribu ni. Duduk saja. Kalau tengok bola ada ilmu sedikit. 5 minit bagi tazkirah. Tukar-tukar. Sikit ringan-ringan. Tapi tak dah. Ya. Saya sembahyang, setiap minggu saya baca Yasin. Ya. Budak-budak bagi tazkirah. Tak percaya. Tak percaya. Ya ke? Banyak orang kutuk saya, banyak lah. Biasalah pergi stadium orang melarat, biasalah kutuk. Saya ingat lagi saya pergi main dengan di dekat Johor. Apa ni Pasir Gudang stadium. Saya ingat lagi. Lepas main ni kutuk saya. Oi bang, dia kata tolonglah bang, nak dakwah pergi masjid dah bang. Dia buat apa dia kata. Dia kata sebab saya serban masih pakai lah. Tapi cuba nak pakai seluar ni lah. Dia kata, tolonglah bang, nak dakwah pergi surau lah bang. Dia kata, pergi sini buat apa dia kata. Saya kata nak dakwah.
Di sini nak dakwah, surau masjid tu memang orang dah tahu dah kan, dah faham. Di sini lah aku nak dakwah. Tapi dalam hati lah tak berani dulu. Tak balik saya buat kalau macam tempat dia pun main. Dia katakan gitu. Jadi ini yang kita nak bagi tahu pada masyarakat, ya. Sebab kadang dakwah ni kita kena, saya dulu guru dakwah di Jabatan Agama Perak. Saya mencadangkan makmum. Saya kata kita berdakwah ni masjid surau itu orang memang dah Islam faham. Kita kena fikir macam mana kita nak berdakwah di tempat orang yang tak datang masjid tu. Macam mana? Macam mana kita nak pergi ke disko-disko? Macam mana kita nak dakwah di rumah pelacur ni? Saya kata kita kena mula di situ sebab masjid surau ni kata memang itu orang dah faham. Memang nak Islam dah. Yang tak nak datang tu. Kadang-kadang pergi tempat pelacuran tu, tuan-tuan pelacur ni nak sedar. Tapi tak tahu di mana dia nak sedar. Nak menyebut agama lagi dia malu. Kita kena pergi kat demo lah. Ini pernah dibuat oleh Hasan al-Banna, Syahid. Al-Banna dulu dia berdakwah ke disko. Dia tak ada cerita banyak-banyak. Dia minta token dakwah ni, aku pergi disko, aku nak cakap satu perkataan je. Dia kata, dia baca Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kau mati kerana muslim. Itu je. Dia baca, keluar. Dia baca, keluar. Satu hari sebenarnya tak datang, dia berketagih pula dah. Mana ustaz tu tak ada kata dia macam tak tahu lah ada, dia ketagih. Bila orang ketagih, dicari mana Ustaz Sabana, mencari pelacur tu pergi. Oh, ustaz ni ada mengajar sini. Pakai skirt, pelacur pergi. Lepas tu tertarik dia meninggalkan. Ini kadang-kadang kita kena pergi. Saya cadang dulu. Tapi saya kata kalau nak pergi disko buat pelacur ni, dia kata tak boleh dah seorang-seorang. Kena ramai-ramai lah. Ramai-ramai pun kena pilih, selected orangnya. Takut 10 masuk, 5 boleh keluar. Takut dengan awak-awak pun dia itu tak boleh tu. Kena pilih orang juga. Kata tempat ni tempat penuh mencabar kan? Takut kita pun tak tahan juga kan. Pilih orang. Tuan itu kadang-kadang aku janganlah kita, saya beritahu saya anggap pula. Lalu kita berjubah serban, tengok pakai jin. Tu nak pergi saya takkan nak berjubah pula. Tentu dia berlari pula kan. Tapi kita kena ubahlah sikit penampilan tu. Jin sikit, agak-agak yang boleh orang dekati. Itu saya bagi tahu dulu. Ini kita kena meneroka satu benda baru, kena pergi ke sana untuk menyedarkan masyarakat terhadap kepentingan yang kembali kepada agama Allah Ta'ala. Jadi ini yang kita nak, jangan kita ni menjadi mengabdikan diri kepada Ramadan. Kita nak kekalkan. Jadi insya-Allah kalau sebulan ni berturut-turut kita kekalkan, insya-Allah dia akan dapatkan. Itu sebab orang tabligh dia keluar 40 hari. Keluar Syekh 40 hari katakan. 40 hari. Sebab Nabi mengatakan tu hadis, Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan solat berjemaah 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut, mana tak ada tinggal satu pun, makna bila imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dia tak ada masbuk. 40 hari tu turut, 5 waktu tu berturut-turut, tak ada tinggal satu pun, dia punya daging tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu yang tak boleh keluar 40 hari tu. Udah kita azam begitu. Baik, mulai hari ni kita buat 40 hari. Subuh, asar, maghrib, syakir. Subuh, aku jemaah. Zuhur. Tapi ada satu kita tinggal, kosong balik. Tak boleh. 40 hari tu yang orang nak pergi Mekah tu, lama tu kan, nak ambil 40 waktu je. Ini kita nak. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Tu bagi lelaki lah, muslimat tak ada lah. Muslimat duduk rumah. Lebih baik sembahyang di rumah, tidak digalakkan sembahyang ke masjid. Tambah zaman sekarang ni penuh dengan fitnah. Kalau elak bila fitnah, tak boleh. Nak pergilah, dia tak digalakkan lah. Dia lebih baik dia kata, perempuan ni sembahyang di rumah. Kalau pergi negara Arab, Pakistan, tak ada tempat sembahyang wanita, tak ada. Ini tempat wanita, tak ada. Ini tempat wuduk wanita, tak ada. Tak ada, dia menggalakkan lelaki je. Memang muslimat tempat sembahyangnya di rumah. Itu yang Nabi kata, di rumah. Tambah zaman sekarang ni, ya, penuh dengan fitnah dan cabaran. Tapi kalau pergi dengan suami, izin suami, elok. Tambah sekarang ada pengajian di masjid, itu minta izin suami, tak apa, untuk pengajian. Tapi sembahyang itu dulu di rumah lebih baik bagi muslimat. Dia tak digalakkan untuk berjemaah. Yang dituntut adalah lelaki untuk berjemaah. Jadi ini peluang untuk kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan
Kos apa ni